Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa ana ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Sedaya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal ketaatan. Dengan pengertian tentang nikmat berkenaan dengan nikmat, pengertian berkenaan dengan nikmat, ini satu perkara yang mendatangkan kelapangan pada hati, ketenangan pada jiwa. Ya, nikmat itu membawa kepada dua sifat tersebut, yakni ketenangan pada hati, kelapangan pada jiwa. Tenangan, kelapangan. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Bagaimana Allah melapangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada iman, merujuk kepada nikmat yang paling utama dalam kehidupan. Dalam strata kedudukan nikmat, yang paling tinggi nikmat itu adalah nikmat iman. Namun dalam perbahasan kita nikmat dan menikmati, ada dua perbahasannya. Nikmat dan menikmati. Ada orang yang mempunyai nikmat tapi tidak mampu menikmati. Ini satu perkara. Dan barangkali ramai yang tidak mampu menikmati akan nikmat yang telah dianugerahkan. Lalu timbullah perbahasan qalil, sedikit yang bersyukur. Kerana apa? Menikmati nikmat itu mestilah datang dengan ilmu. Dia mesti tahu. Sebagai contoh, kita ambil mudah dalam makanan. Dalam kita nak menikmati nikmat makanan, asal majlis ilmu dia, asal kuliah dia makan, asal makan dia kuliah, betul tak? Jaranglah, pelik lah kalau lepas kuliah tak ada makan, pelik lah. Boleh lah jadi tak ada. Kalau pergi kat masjid surah setengah tu, kalau setiap malam kuliah maghrib tu jarang hanya ada. Tapi ada masjid memang hari-hari ada.
Biar penceramah tak ada, makan tak boleh tak ada. Penceramah tak datang tak apa. Kalau makan tak datang, musibat katanya. Hai, makanan tak ada ke tak? Kacau ni. Okey. Makanan tu dibuat dengan cantik elok, dah dihidang dengan baik. Tapi tak tahu cara menikmati. Ni apa benda ni? Ni apa ni makan? Bagai contoh, apa makanan Thailand tu, miang pla. Dengar cerita 2 minggu lepas dia buat. Saya dikhabarkan makanannya pun tidak capai kepada maksud dia. Suun ni makan lain, ikan ni makan lain, sayur salad tu dimakan lain. Padahal dia gulung-gulung semua patutnya. Salad tu dia ambil ikan, dia ambil suun, dia ambil kuah dia wrap, dia buat wrap, dia masuk. Nasi tak nampak dah. Ni kena kan kita dia gaul semua balik. Dia jadi miang pla, dia jadi tak nampak lah. Jadi nikmat lah juga. Tapi masuk kata setiap makanan tu ada cara dia kan. Apatah lagi dengan makanan yang terhidang, kita tidak boleh menikmati dengan sebab sakit. Kita tawar dalam tekak kita sakit, ataupun dalam keadaan apa-apalah. Macam contoh, kalau tak di saya dulu lah, 3 bulan tak dapat makan. Daripada badan elok macam ni, pernah satu ketika kurus, amat 15 kilo hilang kan. Tak boleh makan. Tengok selera tak ada, apa tak ada, tak boleh nak makan. Padahal semua elok, sedap. Orang lain makan menikmatinya, kita tak boleh. Nikmat ada, tapi tidak boleh kita menikmatinya. Sebab apa? Halangan yang kita telah hadapi waktu itu. Sekarang ujian untuk makan dan menikmatilah pula. Dulu tak boleh makan, sekarang makan. Saya akan ingat waktu ketika saya tak pernah tak boleh makan. Itu memang saya tak boleh nak lupa. Sebab waktu tu memang tak boleh makan. Minum pun air sikit-sikit. Sebab apa? Batuk, sakit, semua ada. Okay, baik. Maka nikmat kadang-kadang kita menyangkakan tak ada. Walhal yang tak ada tu kita. Kita yang gagal menikmati nikmat itu. Terutama nikmat paling besar, iman. Iman ni memberikan kita sebuah kenikmatan yang membawa kepada ketenangan dan kelapangan. Contoh tadi bila makan, nikmat apa dia? Sedap dan hati kita pun senang. Senanglah. Sampai lagu apa? Gendang gendut tadi kecapi. Senang kenyang perut. Suka hati, senang hati. Ada lagi satu yang senang hati lagu tu. Ni dah. Senangnya dalam hati. Para ibu tolong sambunglah. Kalau suamiku beristeri 2, isteri pula tolong sambung. Senang ni sifat hasil daripada nikmat tersebut. Luaran semua ni senang lah. Makan sedap, senang. Tapi duk tenang dan lapang itu iman. Dia kita bagi kategori 2 nikmat ni. Kalau kita perhatikan, tenang lapang itu duduk pada yang bersifat gaib, yang halus. Tenang dan lapang. Yang paling halus itu adalah iman, gaib. Adapun nikmat dalam rupa bentuk takdir benda, itu senang. Membawa kepada kesenangan, senang. Sebab tu bila kita ada kereta, rumah dan hal-hal keadaan dengan kebendaan, dia akan membincangkan tentang senanglah dia, orang senang. Ini orang senang tengok ni. Ni kena peralusi betul-betul. Kalau kita faham ni, kita tahu nak membezakan nikmat dan menikmati. Rumah besar, kan? Ni orang senang ni. Orang tak cakap, ni orang tenang ni. Tenang tak dinisbahkan pada benda. Wallahi. Cuma orang tak nampak tenang tu, dia nampak senang je. Tenang tidak terukir pada kebendaan, namun tenang diterukir pada gambaran jiwa. Jiwa ni tergambar pada rupanya. Rupanya membawa, kalau kita lihat dia membawa kepada ketenangan. Rupa dan kata-katanya. Kata-katanya membawa kepada ketenangan. Perbincangan yang membimbing tapi tidak membimbangkan. Kita dalam keadaan resah, gelisah, ada masalah, datang kadang-kadang tak sempat cakap apa. Hilang dah masalah. Bukan masalah tu hilang. Tenang tu dah sampai, resah sudah hilang. Masalah masih ada. Masalah masih ada. Malah masalah itu perlukan ketenangan untuk menyelesaikan.
Masalah tidak boleh diselesaikan tanpa ketenangan. Sebab itu, bila rujuk kepada iman, kesan pada iman itu adalah kelapangan dan ketenangan. Lapang dan tenang boleh rujuk pada surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Ketika itu Nabi SAW dalam suasana perjalanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah Islamiah ini, memang kalau dinisbahkan 23 tahun itu, perbincangannya memang susah semua. Walhal Nabi, kesenangan ada. Maksud kata, fasiliti semua ada. Fasiliti Nabi tak perlu tunggu ada. Kita ni kena ada baru boleh dapat. Tak, Nabi tak, apa dia, mujizat. Nabi just minta dapat. Nak rasa macam kat syurga? Boleh. Nak minta emas, permata daripada syurga? Boleh. Bukan dunia lagi, syurga. Tapi Nabi tidak menggunakan kesempatan itu. Kenapa perjalanan daulah Islamiah ini, dakwah Islamiah ini dibentangkan, diperjalankan berserta dengan kesusahan yang tidak boleh dipisahkan? Sebab apa jemaah sekalian? Sebab untuk melatih jiwa-jiwa yang benar-benar telah menikmati nikmat iman, yang mampu berhadapan dengan kesusahan. Hanya orang beriman saja yang layak berhadapan dengan kesusahan. Sebab apa? Sebab dia ada bius ketenangan. Itu ayatnya. Orang yang tidak punya keyakinan, keimanan, dia tidak akan mampu bersusah payah. Sebab tu tak ada istilah nak taat dengan suami. I don't care. Dia kata. You, I. I buat apa nak kahwin, kemudian I nak taat for what? Nampak? Dia akan ada argument. Sebab dia tak boleh hadapi kesusahan. Tak boleh. Sebab tu restriction diberikan sebagai contoh pada wanita, kena susah payah, kena tutup aurat, belitup sana, belitup sini. Kadang diberikan alasan sebenarnya aurat ni bukan begini, sebenarnya hati, sebenarnya padahal dia malas. Itu je. Dia rasa rimah dan resah dengan berpakaian seakan-akan tidak bebas. Sebenarnya keadaan itu untuk menggambarkan, sebab wanita ini memang kenapa restriction banyak dekat perempuan. Sebab perempuan yang paling senang sekali. Paling senang sikit kat perempuan. Dan dia adalah simbol ataupun orang panggil apa? Simbol boleh lah. Elemen, ejen kesenangan. Hubbus syahwat. Perempuan lah. Batu kata, Ustaz, saya ni dah pakai elok tutup dah Ustaz. Tapi kalau lalu depan lelaki, jeling juga dia. Awak tu sendiri dah syahwat dah. Tutuplah macam mana pun. Jadi bila syahwat suka senang ni, nak diikat dengan iman. Yang tenang saja tidak akan terpengaruh dengan susah tadi, senang tadi, syahwat tadi. Dia akan boleh kawal lah diri dia. Orang yang tidak ada nikmat ketenangan tadi, dia tidak boleh dikawal begitu. Betul, orang yang mempunyai ketenangan, kelapangan saja, dia boleh berhadapan dengan kesusahan. Susah untuk mengawal segala nikmat yang ada. Sebab tu tingkatan tertinggi dalam nikmat itu adalah keimanan. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kesyukuran. Kerana kita punya nikmat yang skala tertinggi untuk menikmati segala kesenangan. Nikmat iman itu dengan diterjemahkan pada ketenangan dan kelapangan untuk menikmati segala rupa bentuk kesenangan. Dunia ni Allah jadikan sebagai kesenangan, mata. Dunia ni bukan tempat satu keadaan yang penyeksaan. La, Allah tidak menyeksa di dunia. Kalau nak seksa, tunggu neraka ni. Tak ada. Dunia bukan tempat penyeksaan. Malah Allah SWT menterjemahkan dunia dengan sifat mata', iaitu kesenangan. Tapi kesenangannya bagaimana? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu bagaimana? Tertipu, kita lupa untuk mendapatkan kunci untuk menikmati senang tadi dengan tenang. Senang ada, tenang tak ada. Senang tiada maknanya, sia-sia. Senang tiada, tenang ada, it's okay. Tapi kalau senang ada, tenang tiada, sia-sia.
Jadi dunia ini senang. Isteri nisbah kepada senang. Litaskunu ilaiha. Isteri itu kesenangan untuk kamu. Tapi kerana tiada ketenangan, akhirnya kesenangan itu tidak mampu dinikmati. Tidak mampu dinikmati. Kesenangan yang ada, akhirnya dilihat sebagai bebanan. Bebanan yang terbeban. Satu perkara yang merimaskan. Sebab apa? Sebab iman tiada, padanya itu untuk berhadapan dengan, ingat, bila pada itu senang, dunia ni berserta susah. Dia tidak boleh senang dia. Tapi sifat dunia tu senang. Tapi di sebalik senang tu susah. Dia tidak ada istilah senang. Kalau senang semua syurga, susah semua neraka. Kita susah senang dunia. Kenapa ya? Sekejap susah, kejap senang. Kenapa ya? Sebab ini dunia. Dunia dua wajah ada. Untuk mengajarkan kita sebagai preview, sebagai awalan untuk kita mengenal tentang kehidupan yang sebenar yang menanti kita suatu masa nanti. Kalau kita sedang melalui kesusahan sekarang, ketahuilah bahawasanya ada kesusahan yang lebih dahsyat yang sedang menanti. Itu kaedah kita nak meneutralkan dunia yang orang kata apa, asalnya sifat yang sementara. Jadi dia ni, dunia ni, dia sifat dia sementara. Kita tak nak tertipu dengan dia. Dia ni betul ke tidak? Nak neutralkan dia. Dia ni manis ke masam? Kita tak tahu. Maka nak buat macam mana? Neutralkan dia. Kan kalau manis aku ambil kan, lah masam. Masam aku buang, lah manis. Macam gula-gula sweet sour kan. Muka bila makan, muka makan nak buang ni, nanti. Lagi. Sikit lagi. Bila makan ni, manis pula. Ada kadang manis, makan masam pula. Cara dia neutralkan. Dengan apa? Dengan yang sebenar. Maka bila kesusahan yang sementara dihadapkan dengan kesusahan selama-lamanya, sementara ni akan hilang. Bagaimana tahu susah selama-lamanya? Dengan iman. Imanlah yang akan memperkenalkan kita, oh, aku tengah susah ni, tapi akhirat lebih susah. Automatik susah kita sekarang transfer ke sana. Automatik. Nah, itu datang tenang. Maka susahkan kita tenang-tenang hadapi. Sebab apa? Nah, ini bukan susah yang betul lagi. Sebab tu antara tagline kita adalah susah ni, struggle is existing. Ramai orang terbalik, struggle is real. Ini antara pengajian akidah yang mesti kita kena kuasai dengan sifat pengajian yang kita telah syarahkan, dengan ambil pada ibrah al-wujud yang ada. Al-wujud, Imam Ahmad bin Hanbal mensyarahkan yang ada. Hanya Allah. Saya kira ketika untuk memahami yang ada hanya Allah ni, Allah akan perjalankan kita sampai kita rasa memang betulnya ada hanya Allah. Ini laluan bagi setiap individu ataupun setiap hamba-hambanya yang terpilih. Sebab selagi mana wujud ada dua perkara, Allah ada, makhluk pun ada, dia masih belum mencapai martabat sebenar-benar iman. Apa maksud sebenar-benar iman? Tasdik yang ada hanya Allah kan? Yang ada hanya Allah. Kalau dua ada, satu tu mesti diisbatkan dengan sifat yang sebenar. Satu lagi kena isbat dengan sebab. Contoh, kalau dua ada, yang ada hanya satu. Yang kedua ni majaz saja, tempelan saja, mata'ul ghurur. Tapi kalau masih kita dalam kehidupan ni ada wujud dua keadaan, maka kita belum menikmati yang sebenar-benar ada. Maka bila diperjalankan dengan yang ada hanya Allah, maka di situ kita akan dapat keyakinan bahawasanya setiap yang kita lalui dalam hidup kita ini, kita akan melihat bahawasanya dia hanya ada
existing, ni katanya ada tadi, tapi tidak real. Nak nisbahkan tentang sifat makhluk juga dibahaskan ada, tetapi bila dihadapkan dengan yang hak, maka yang ada tadi akan fasada jasada, binasa jasad. Contoh sakit, itu ada. Ni memang orang kata apa, satu, kita nak ruqyah, nak berubat. Ingat, bila kita nak ruqyah, nak berubat, itu wasilahnya adalah Quran. Wasilahnya adalah dengan yakin pada Allah. Maka kalau kita wasilah itu tak sampai kepada yakin, maka ruqyah tadi akan terbatal. Ruqyah ni juga boleh guna ayat-ayat yang selain daripada Quran. Dia nama ruqyah ni, jampi-jampi dia panggil. Kalau dia sampai kepada makhluk lah. Tapi nak ceritanya, existing itu penyakit ada, tapi tidak real. Sebab apa? Yang ada hanya sembuh. Syifa je yang wujud, betul tak? Yang ada hanya sifat Allah dia. Ya Syafi. Kalau kita nisbahkan kepada wujud, ni perbahasan tentang wujud. Lawannya adalah tiada. Mustahil bagi Allah bersifat tiada. Kita duk faham lah. Duk pergi pada sifat mustahil bagi zat Allah. Kita faham Adam tiada. Duk faham tiada. Macam mana nak faham? Kalau kita tengok syarah, kita baca pun, Al-Adam artinya tiada. Mengikut Imam Sanusi, Al-Adam ialah lawan bagi sifat pertama, iaitu Al-Wujud. Sama seperti yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i, manakala Al-Hudus artinya baharu. Nampak? Kalau ikut syarah ni, ringkas je. Bukan bagian mustahil bagi zat Allah. Kita nak memantapkan pada wujud Allah, maka kita kena mantapkan mustahil juga. Ingat? Dalam bab mustahil ni, sehingga kan kalau kita tengok pada buka muka surat 171 dulu. Edisi pertama kan, edisi kedua tolak 5. 171. Yang mana Ibn Arabi Al-Futuhat dalam kitab beliau, tidak sah mengetahui ilmu tauhid, la yasihu. Tidak sah mengetahui ilmu tauhid kecuali dengan menafikan apa yang ada pada selainnya, yang selain Allah SWT. Nampak? Kita ni beriman Allah ada. Tapi iman kita ni, itu yang saya kata tadi, tak sempurna iman itu. Selagi kita tidak menafikan. Tak ada satu kata kerja, perbuatan menafikan. Yang ini apa yang ada pada selainnya. Maksud kata, kalau kita tengok kepada Al-Adam, kita dah faham tiada. Apa yang kita nak nafikan? Tiada. Nafikan pertama, mustahil Allah bersifat tiada. Bagaimana kita nak faham? Nah, bagaimana nak faham sifat Allah? Itu wajib ada, mustahil tiada. Jumpa? Jumpa dah? Itu antara, kalau tanya perbahasan tentang pengajian akidah, apatah lagi khusus pada tauhid, kalau rujuk kepada Al-Imam Ibn Arabi dalam Futuhat, dalam kitab beliau kan, meletakkan bahawasanya tak sempurna. Tak, malah ini tak sah ni. Tak sah iman tu. Bayangkan, tak sempurna tu, kalau tak sempurna kita tak sah lah juga tak. Tapi bahasa je ringanlah sikit bunyinya. Tak sempurna, sempurnakan lah. Tapi kalau yang tak sempurna tu rukun, memang tak sah lah juga. Tak sempurna solat dia, niat tak ada, orang tak sah lah. Jadi ulama' terus guna perkataan tak sah terus, supaya kita ni clear. Macam contoh, syukur atau kufur. Allah nyatakan, tak ada istilah kau ni tak berapa bersyukur ni. Bunyi syukur tu bunyi lagi. Mana aku bersyukur ke tak ni?
tak berapa bersyukur lah. Tak, aku bersyukur tak berapa sangat lah. Tak faham. Kau kufur sebenarnya. Allahu Akbar. Aku kufur? Kufur macam mana? Kau kufur jali. Yang nyata. Bahaya. Kufur khafi yang tersembunyi. Dan perkataan kufur tu digunakan supaya tersentak hati kita. Jangan kufur. Apa dia? Deraka dengan Allah. Kufur. Syukur lawan kufur. Clear. Macam ni, sah. Tak sah. Tak sah. Iman tak sah. Tak. Saya beriman pada Allah. Ya. Tapi tak sah. Sebab apa? Kamu tak nafikan. Sebab tu ada nafi isbat. Sebab tu dimulakan kalau kalimat thayyibah tu nafi terus. Sebab apa? Nak memastikan supaya sah. Kan? Tapi bila kita lihat kepada maksud nak nafikan dengan mustahil, kalau kita belajar sifat wajib saja tapi tak belajar sifat mustahil, tak sah. Tak sah. Sebab yang wajib itu mesti ada taukid. Dan syaratnya mesti jazam. Putih. Ada, kalau tak ada mustahil, mesti ada yang lain kot. Bahas sifat mustahil, mustahil. Allah itu bersifat tiada. Maka kita boleh isbatkan wajib ada Allah. Atau kita isbatkan yang ada hanya Allah. Okay. Lalu nak faham macam mana? Kita kena kaji pula iman ni duduk mana. Sebab ni perbuatan iman. Iman duduk mana? Duduk kat hati. Yalah, kat hati lah Ustaz. Hati ni duduk mana? Bila dia uji lah. Itulah duduk dia. Nak tahu hati duduk mana? Duduk kat ujian dah. Jadi di situlah Allah kata qalu amanna wa hum la yuftanun. Wa hum la yuftanun. Adakah kamu beriman? Berkatakan cukup aku beriman. Ni nak kaitkan tadi tak sah tadi la yasihu tadi tak sah. Sekira selagi kamu tidak diuji. Malah di sini Allah nyatakan la yuftanun, kamu tidak cuba. Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah beriman. Beriman pada Allah. Ya. Kata Allah ada. Ya. Aku uji kamu. Aku cuba kamu dengan benda buruk. Cuba. Apa yang buruk dalam hidup kita? Sakit. Sakit ada tak ada? Ada ni aku sakit ni. Sakit tu ada ke tak ada? Ni kita nak jawab ni. Nak jawab iman ni. Di sini kajian dia. Di sini kajiannya mas sekalian. Bila letakkan sifat wajib bagi zat Allah itu adalah ada. Lawannya adalah adam, tiada. Maka mustahil Allah bersifat ya. Okay. Bermaksud tiada ni nak bubuh mana? Tiada ni nak bubuh kat mana? Bubuh mana? Okey. Lagi bubuh kat mana? Bahasanya yang ni khaliq. Lawan pada khaliq makhluk. Jadi tiada bubuh dekat makhluk. Maksudlah kita. Selain daripada khaliq, ghairillah, selain daripada Allah, maknanya selain daripada dia, semuanya makhluk. Maka kalau belajar mustahil tadi, sifat wajib bagi zat Allah itu ada. Mustahil Allah memegang Adam tiada. Maka yang tiada tu bubuh dekat makhluk. Makhluk bersifat tiada. Baik. Khalas. Bila dari situ, bila dah kita clear yang pertama asas ni, mengatakan bahawa makhluk tiada. Hanya Allah saja ada. Rujuk pada syarah wujud pula. Yang ada pada perbahasan Allah itu adalah bizati, dengan zatnya. Yang qadim, yang kekal. Yang tidak perlukan apa-apa. Nafsiyah. Maka ada Allah terjemahkan wujud pada ad-dalil. Kalau kita lihat pada wujud, kan, Abu Mansur Al-Maturidi mensyarahkan tentang wujud ni.
Ad-dalilu ala lil alamin muhaddisan. Bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta, yakni sifat wujud dapat dipahami dalam perbicaraan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ni pergi pada Al-Wujud, muka surat 129. Ni kita kan dah habis pada perbahasan. Jadi saya akan buat sini cara kita buat murojaah, ulang kaji. Ni kita dalam tajuk persoalan akidah ni. Ni persoalan, kita tak syarah sifat ni. Kita pergi pada persoalan dan kita rujuk balik pada sifat. Nah, ni cara jawab kehidupan ni, mas sekalian. Cara jawab kehidupan macam ini. Rujuk balik. Ada orang syarah sifat tapi tidak syarah pada kehidupan. Ni pada persoalan kehidupan kita syarah balik kepada sifat. Sifat telah kita syarahkan semua ini. Maka di situ nampak, saya selalu ulang kalau siapa perasan. Mana-mana perbahasan, kalau tazkirah atau kuliah, saya akan gunakan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mansur Al-Maturidi. Itulah yang saya ambil. 3 atas ni, perenggan atas. Nampak? Jadi nak mensyarahkan wujud, kita susun amantu billah. Boleh kaitkan dengan surah Al-Ankabut tadi. Qalu amanna. Boleh kaitkan dengan hadis tentang summastaqim. Kul amantu billah summastaqim. Amantu billah macam mana? Oh, wujud. Kena istiqamah, yang ada hanya Allah. Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang ada hanya Allah. Apa yang nak dinisbahkan ni? Oh, Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata di bawah ni. Macam mana nak faham wujud Allah ni? Tengok alam. Alam ni dalil kepada wujud Allah. Bukan alam wujud. Masuk kata antara sifat Allah Ta'ala tu wujud dengan cara Allah wujud ke alam. Nak faham lagi macam mana tu tak? Kan alam ni ada, kenapa pula nak kait dengan Allah pula yang ada kan? Dia kan setengah orang, biasalah. Dia macam tak boleh nak kait kan? Maka datang pula tamsil. Kita bagi contoh. Saya lalu bagi contoh rumah. Pergi rumah, lampu terpasang, kipas terpasang. Isyarat kepada apa? Ada kipas, ada rumah, ada lampu, ada orang. Mana orangnya? Kenapa nak sebut ada orang? Mana orangnya? Bila dah ada orang, sebut lagi tak ada kipas. Ada lampu, nampak tak? Tengok lampu tak? Tengok lain tak? Sebab tu bila datang rumah orang, ziarah, mata tu pandang tuan rumah je. Tengok dia pandang. Kau cari siapa? Ada. Nak makan dia, belik pinggan. DIY ni. Iko. Memang selai bulan kena halau lah je gitu. Sebab asalnya datang nak cari tuan rumah. Tengok ada barang, orang tak sebut ada barang. Tuan rumah mana? Dah jumpa tuan rumah je, tengok barang dia pula. Tengok tuan rumah je. Nampak? Bila tuan rumah tak ada, tengok barang. Barang ada ni, tengok. Kereta ada, ni ada. Tapi tak merujuk pada yang ada kereta. Dia tak pindah lagi ni, dia ada lagi ni. Kan lama dah tak datang. Tengok, ada lagi barang-barang dia ni. Dia ada ni. Rupanya outstation. Tapi bila tuan rumah ada, dia tak tanya pula, ada barang ni. Nah, begitu di dunia, memang kita tidak nampak Allah pada zahir. Tidak boleh. Tapi nampak dengan sifat, dengan ilmu. Sebab itu menafikan tentang kewujudan pada benda. Sifat tidak terjemah. Tapi tamsil kepada ada semua ni adalah nak rujuk pada ada Allah. Ada Allah. Dah kalau dah nampak Allah, jangan nampak benda dah lah. Macam mana pula tu? Okey. Cuba kita tengok. Kalau dah nampak Allah, jangan nampak benda dah. Dah nampak Allah sembuh, nampak sakit lagi. Dah nampak Allah Maha Kaya, nampak miskin lagi. Dah nampak Allah saja ada, nampak susah lagi. Tapi sebelum nak nampak susah dulu tak?
Ini kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasada. Ini kalam ulama dalam bab hati, tasawuf. Mula-mula kita nak menuju kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak mampu kita mengenal direct sebab kita ni makhluk. Mana mungkin kita boleh nampak direct tanpa ada penyataan apa yang kita nak kenal. Sebab tu Nabi Ibrahim AS pun diperjalankan oleh Allah dengan mengenal melalui ciptaannya. Tengok matahari, kan? Matahari ni tengok-tengok, malam. Tengok bulan ni. Tengok-tengok, siang. Api, padam. Pencarian tu berlaku. Tapi tidak mencari-cari. Tercari-cari jangan. Mencari, ya. Saya mencari, Ustaz. Mencari. Dalam mencari tu, tengok dia ni macam tercari-cari lepas tu. Lompat sana, lompat sini. Cari sana, cari sini. Rupanya bukan cari Allah. Cari amal dia. Amal hantus. Orang cari Allah ni hati tetap. Nak cari Allah, jumpa masalah, tak tinggal. Nak tinggal pula. Asyah, jumpa Allah. Kenal Allah. Ada tinggal Fir'aun? Tak ada. Dah Ustaz, tu dulu tak ada jabatan agama. Ustaz, boleh lah. Kona juga jawapan dia. Tak apalah, ada option, is okay. Is option, is okay lah. Tapi nak ceritanya, Asyah tu, bila nampak Allah, yang ada hanya Allah, dia tak nampak dah Fir'aun tu. Ini kalau cerita tak ada option. Sebenarnya memang kita tak ada option pun. Memang kita ada option. Tak ada. Habis yang ada adalah membezakan. Furqan. Baik buruk. Ada option ke nak buat baik buruk? Kalau option tak apa, saya nak buat yang buruk lah. Dah. Baik buruk itu adalah untuk membezakan. Dan kita akal untuk membezakan. Oh ni baik, oh ni buruk. Tapi yang disuruh, nah baik. Kita tak ada option. Sebab tu saya katakan baik itu suruhan. Bukan pilihan. Bukan pilih untuk jadi baik. Dah. Disuruh untuk jadi baik. Ini no option. Compulsory. You kena jadi baik. Tapi saya tak cukup baik. Tak ada cukup-cukup. Ya, suruh baik. Oh, ya ke? Tapi saya sebenarnya tak. Dia terlampau baik untuk saya. Dah mula. Terlampau baik lah. Dia apalah. Nampak? Jadi, wujud Allah. Lawannya tiada. Letak tiada pada makhluk. Wujud sembuh. Lawan kepada sembuh sakit makhluk. Sakit ni apa? Sifat makhluk. Jadi nak tengok yang mana? Nak tengok yang sakit atau nak tengok yang sembuh? Sembuh. Habis ni Ustaz, sakit ni kan ada dalil wujud sembuh. Habis cerita. Habis kalau tak sembuh juga Ustaz, kamu tak faham bahasa. Tu je. Kenapa pula? Sebab kita rujuk pada sifat harus. Harus pula. Kan? Apa kata dalam perbahasan harus? Ni ringkas sifat harus ni. Ini kalau tak disyarah harus kan, kita pun kerana terlepas pandang lah harus ni. Walhal harus inilah sebenarnya bila kita tengok balik, Masya Allah, rupanya besar perbahasan dia dalam menilai kehidupan. Okey. Satu muka surat 173 168. Nah. Edisi kedua. Apa kata? Cuba lihat. Yang harus bagi zat Allah. Setelah kita memahami 20 wajib bagi Allah, dan kita memahami 20 sifat yang mustahil bagi zat Allah, satu yang harus. 41 ini digabungkan baru wujud yakin. Ya. Selesai sudah Imam Sanusi membicarakan bahagian-bahagian yang wajib dan mustahil bagi zat Allah SWT. Ini katalah kita ambil tadi perbahasan wajib wujud, mustahil adam. Kita ambil macam itu. Harus bagaimana pula? Seterusnya Imam Sanusi membicarakan pula tentang bahagian yang harus bagi zat Allah SWT.
Mengikut Imam As-Sanusi, harus bagi Allah SWT menjadikan segala yang mungkin. Apa mungkin? Boleh ada, boleh tiada. Maka merujuk mungkin pada makhluk. Okay, rujuk balik perbahasan sakit tadi. Muka surat 173. Jumpanya edisi kedua 173. Edisi pertama 168. Maka dalam perbahasan makhluk tadi itu duduk pada mungkin. Dunia mungkin. Maka kalau rujuk pada sakit, itu barang mungkin. Sihat, barang mungkin. Boleh jadi sihat, boleh jadi sakit. Tadi kan kita bahas yang wujud hanya Allah. Maka sakit ini ala dalil, rujuk pada Imam Abu Mansur Maturidi tadi. Ini cara kita peralusi dia. Dalil wujud Allah, tengok alam, tengok makhluk. Makhluk tidak boleh ada sendiri. Kalau orang nak bahas lagi, duk faham cerita pasal rumah tadi kita bahas. Maka kita terus saja nampak sakit itu memang Allah jadikan. Ada. Ni sakit dia ada. Ya, tahu. Ada. Tapi tak real. Sebab apa? Iktikad aku nampak sakit, aku tengok sakit, bukan nampak tengok sakit, nampak Allah. Tu bahasa dia. Tapi kalau kita jawab dengan syarah, sakit itu adalah dalil merujuk atau menunjukkan wujud Allah Maha Penyembuh. Mana kata, sebab tu Nabi kata tak ada satu sakit pun yang tak ada ubat. Melainkan matilah. Dah mati nak nyatakan apa lagi? Kalau tak ada isyarat apa? Tak ada. Jadi ada ni isyarat kepada Allah. Sebab tu tak ada istilah tak ada ubat. Ada. Yang tak ada mati. Sebab bukan tak ada mati, sebab bila mati nak cerita apa lagi? Tak ada. Jadi bila sakit, itu dalil kepada wujud Allah Maha Penyembuh. Ceritanya ikhtiar lah. Ikhtiar pun wujud dalil kepada Allah Maha Penyembuh. Bukan ikhtiar ni, tahulah Ustaz, jenuh dah Ustaz saya ni. Tahulah. Kamu nak tunjukkan apa ikhtiar ni? Tengok, balik pada root tadi. Alam adalah merujuk kepada wujud Allah. Makhluk adalah dalil kepada wujud Allah. Pecahan-pecahan itu, furuk-furuk kepada makhluk ini, makhlukat ini, apa pun cerita dia, kita kena syarahkan. Berapa dengan sakit? Oh, sakit ni tanda Allah Maha Penyembuh. Terus buat kenyataan. Belum sembuh lagi. Iyalah. Nak menyatakan siapa sakit? Allah ada. Malah Allah Ta'ala menyatakan dia Maha Penyembuh, sehingga Allah zahirkan pada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada pula Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak apalah, aku bagi can lah, Allah kata. Kerana hakikatnya Kementerian Kesihatan Manusia aku jaga. Dia jaga Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ini menguruskan saja ubat-ubat yang ada. Bukan menentukan sembuh ke tidak orang tu. Nak tinggalkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia ni? Ni lara semua ni. Lara ke? Ini dajjal semua ni. Dajjal ke? Janganlah. Awak tak ngaji tauhid ni. Tengok Kementerian Kesihatan Malaysia. Ni nyata Allah Maha Penyembuh. Dah. Tolonglah doktor. Sembuh dah ni. Ataupun tengok ni, ustaz mana? Kerajaan. Allah kerajaan. Bunyi kerajaan dah slow. Biasa tak okey. I prefer swasta, you know. You know. I prefer swasta, you know. Sebab swasta ni kita ada option more. More. Dia nak kata jauh sikit tidak, nak kata dengan. Biasa nak swasta kan. Sebab apa? Dia tak nampak dah dalil wujud tu. Tak kisahlah swasta ke, kerajaan ke. Siapa yang tak nampak sebab ada benda ni, memanglah banyaklah cerita sebenarnya.
Orang dunia ni maksudnya yang tidak mahu mengaitkan dengan sifat Allah ni, dia nampak dia ni macam very specific. Sebenarnya dia tak very specific. Dia tertipu saja. Orang akhirat dia very specific. Dia akan detail dengan setiap benda yang dia nampak. Dia akan very detail. Sebab apa maksud detail? Dia tengok macam contoh hospital. Detailnya dia boleh nampak setiap dalil wujud itu sebenarnya adalah menyatakan Allah, dan dia yakin bahawa, dan dia tidak ada konfront dengan doktor. Doktor, ingat saya ngaji tauhid tau. Bukan doktor yang menyembuhkan. Oh, marah doktor. Okey, aku potong usus kau lagi. Geram betul. Nak bergaduh dengan aku. Dah bersilat kat hospital tu apa hal? Kau relax saja sudah. Sebab dia sangat detail kepada melihat. Dia nampak dari mana asal muasal wujud kepada satu perkara. Malah tidak menjadi isu. Kita takkan bergaduh dengan dunia ni. Sebab tu orang yang mengaji tauhid ni bukan isu dunia. Dia tak ada, susahlah ustaz kerja dunia, kerja akhirat. Saya ni itulah, tadi sibuk sangat dunia ni. Sekarang baru nak akhirat balik. Alah, jahil bunyi ni. Nyatakan semua ini wujud Allah. Awak lara sangat. Lara sangat. Maha menyembuh Allah. Khalas. Kau pergilah mana-mana pun. Wujud sakit, nyata Allah Maha menyembuh ni. Dah. Okay, start kita nak meyakini Allah Maha menyembuh. Dia sejenis. Sembuh ke tidak, rujuk pada sifat mustahil. Oh, mustahil. Rujuk sifat harus. Mustahil pun boleh. Mustahil apa? Contoh, kita buka mustahil pada perbahasan kudrah iradah. Kita ambil sifat, dalam sifat wajib ada kudrah iradah, yang mana dalam bab mungkin ni saya kait sikit. Mungkin itu berkaitan perbahasan kudrah iradah. Yang ini Allah berkuasa, kudrah ni ringkaskan, kuasa mengadakan, iradah menguruskan apa yang diadakan. Berkendak untuk menjadikan apa yang diadakan itu sikit atau banyak, hidup atau mati. Itu. Dalam bab iradah, kudrah iradah ni kita pergi pada mustahil pula. Mustahil tadi. Dalam bab bahawasanya Allah Ta'ala itu mustahil ajzu. Yang ini lemah. An mamkinin nampak? 167. 167 edisi yang kedua. Tolak 5, 162. Tengok. Al-ajzu. Mungkin yakni mungkinin yakni setiap sesuatu yang mungkin Allah bersifat yang mana mustahil, Allah lemah untuk mengadakan barang mungkin. Nah, kita tadi berhadapan dengan sakit, itu sakit kan mungkin, sakit kan makhluk. Jadi kita nak berharap pada apa tadi? Sakit nak berharap pada apa? Sembuh, mas sekalian. Jadi sembuh itu barang mungkin. Maka kita beriman dengan Allah yang maha ada, bebas daripada Allah, lemah untuk menyembuhkan kita. Khalas? Faham situ? Tetapi harus Allah nak buat kita sembuh. Boleh jelas kat situ? Makna kata, kita tidak boleh ada su'zan. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah alaih, seburuk-buruk, sejahat-jahat dosa, ada sangka buruk dengan Allah. Dia dosa, sangka buruk. Allah boleh ampunkan aku ke? Dahsyat lagi dosa dia, sangka buruk pada dosa dia tu. Sebab dia menafikan sifat Allah. Kan penafian sifat Allah ni kan satu jenayah besar. Jangan main-main. Maka ketika kita sakit, kita ragu, boleh ke Allah sembuhkan? Ni penyakit ni ustaz, biasanya memang mati je ni. Amboi je kat tu. Tak boleh bagi satu statement yang begitu. Walaupun memang akan ada syariatnya begitu. Ingat, apa saja syariat yang diceritakan ni ustaz, kan saya baru lepas operation baru ni, rumah tu. Takdirnya yang menguruskan tu Dr. Murad. Dia pakai bedah kat kanak. 1.5 jam dia duduk bersilat dalam tu. Saya duduk dalam tu. Boleh masuk dalam labor room kan? Masuk. Nampaklah berasap-rasap. Cuba kat jeling-jeling tengok kan. Ustaz, sampai takat ni je. Jangan tengok lebih kena.
Sampai keluar baby. Pum, keluar baby. Sampai. Tunggu tak keluar lagi. Tengok sejam setengah. Jadi kepakaran je itu, orang kata apa, berbaloi lah datang. Tawakal spesialis ni turun. Sebab saya tak minta tu. Pengarah medical director Dr. Zul, dia kebetulan dia tak ada. Dia yang duduk, Ustaz, kami memikirkan terbaik untuk Ustaz. Tak apa lah, memang saya mikirkan kebaikan je. Ustaz pun dah lama sendiri cerita lah. Nak 9 orang semua kat situ. Bayangkan lah, situ kan. Jadi, tak tahu pula dia bawa kawan dia tu. Dia satu batch dengan dia dulu. Pakai bedah. Maka dia turun. Dan dia keluar. Merah muka dia. Susah katanya. Sempatlah tengah tu, waktu tu saya tak ada, cakap dengan Zaujah, cakap, sabar sikit ya puan, saya boleh cakap ni perlukan kesabaran yang tinggi kita. Dia tukang buat tu sampai tu dia cakap, potong sini darah, potong sana darah, 800 ounce darah keluar, tumpah darah banyak. Dia pun nak masukkan. Nak masuk ke tak? Masuk dalam tu dia dah cakap, nak masuk ke dalam tak? Nanti. Nak masuk ke tak? Nanti ada orang dah berdakwa-dakwi kat situ. Sebab kalau boleh dia memang tak nak masuk. Sebab dia akan efek kepada blood circulation kita kalau ada darah lain masuk. Memang drop sampai 8. Hemoglobin drop sampai 8. Risiko pembedahan berisiko tinggi. Hemoglobin 9. Dia buat. 9. Sebab kalau lepas pada dia patutnya hari ni, ini hari 20, patut dia buat 20. Itu pun dah diawalkan. Itulah kelahiran yang ambil keberkatan bagi Nabi Muhammad SAW. Lahir, Allah bagi hadiah, anugerah. Nak ceritanya, memang kalau dia cerita tu siap habis tu, ni kemungkinan Ustaz, ada kemungkinan nak buka balik ni. Kalau ada pendarahan lagi, orang tak berhenti. Kita bagi tempoh 6 jam, dia macam itu. Sampai dia tak balik sampai malam. Dia nak buka balik. Nak buka balik. Kacau. Tapi, cara kita tengok, apa saja syariat, saya nak cerita kat sini. Apa saja syariat manusia, doktor cerita tu, dalil menyatakan Allah ada. Tu saja. Bukan dalil mengatakan, habislah aku. Ya ke? So, how, doktor? How? Macam how. Tak ada how lah. Yang cerita, kita dengar je. Tak apa-apa, saya doakan yang terbaik. Kita buat kerja kita lah. Kan? Tengok, dan terbaru ni, habis dah 6 jam, dia punya hemoglobin turun sampai 8.4. Paling paras, minimumnya. Tapi dalam keadaan begitu, doktor nak masuk, dah standby dah saya nak masuk darah. Oh, tak boleh masuk. Tengok, darah 8.4 tapi tak pucat. Boleh diri, bangun, jalan lagi. Ya, doktor pun tak buat keputusan masuk lah. Sebab kalau 8 bau drop ni kan, dia paras-paras. Minimum je. Kita akan pening, moyang kan. Antara perkara itulah, saya sediakan air Fatihah itu. Itu memang saya buat. Air Fatihah tu memang. Yang instant nampak dengan Al-Fatihah air tu, bila dia nak cabut tiup, nak keluarkan untuk disyah air kan, buang air, dia tengok bercampur, ada kotor kan, dia kata ni tak boleh ni, kata. Kena banyak minum air ni. Dia pergi ambil 1 jug lagi air. Kena habiskan 1 jug. Satu hal nak habis 1 jug. Tak apa. Suami saya ada buat air, kata. Ustaz ada buat air. Tambah setengah botol. Settle, habis. Jadi memang susah tu ada, tapi nak bagi tu setiap perbincangan syariat, benda adalah dalil kepada wujud dia. Tu kalau nak pergi detail, sebab tu saya kata kalau kita mengaji, kita akan lebih detail. Dia biar buat kerja dia, tak payah kena interrupt. Tak payah nak what if doktor, I suggest juga doktor. Dia akan tanya, dia orang satu benda, dia pun pakai kita ni juga. Tapi kita tak cakap banyak. Saya tak nak cakap, saya tak nak interrupt apa-apa. Jadi alhamdulillah. Jadi masuk kata setiap wujud benda dalil kepada wujudnya dia, dan benda itu hanya menyatakan wujud Allah. Setiap wujud penyakit
Atau bahasa mudah, setiap diwujudkan penyakit, padanya menyatakan wujud penyembuh. Yakni maha penyembuh. Okay. Maksud kata, sebab tu Allah meletakkan sifatnya ud'uni astajib lakum. Pasti. Boleh kata tepuk meja, pom. Sembuh. Tetapi padanya ada perbahasan harus pula. Kerana apa ada harus? Kerana kita manusia, kita hamba. Itu saja. Kalau minta pasti sembuh, agak-agak kita jadi apa? Oh, aku ni dah makam aulia dah ni. Apa doktor cakap dia? Siapa? Saya doakan dia. Sembuh tu. Boy. Wih, makam aulia lah ni, kata. Bangga terus. Tapi kita confirm Allah sembuhkan, yakin kerana sifat dia itu bebas. Itu mustahil Allah lemah untuk mengadakan barang mungkin. Tapi pada masa sama aku hamba, Allah boleh buat ada tak ada. Kita cakap apa? Dalam perbahasan qiyamu ta'ala binafsi. Cuba tengok. Qiyamu ta'ala binafsi dalam bab wajib bagi zat Allah. Ya. Okey. Yang mana surat 138. Okey. Baik, dalam qiyamu ta'ala binafsi ini, kalau kita lihat bahawasanya perbahasan sifat Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya sendiri. Yang mana saya tengah mencari perenggan qiyamu ta'ala binafsi dengan wahdaniyah. Yang kalau siapa jumpa boleh tunjukkan saya yang Allah tidak menumpu pada makhluknya. Kita tidak jadi tumpuan Allah. Kita tak jadi tumpuan Allah. Tapi kitalah yang kena tumpu pada Allah. Ada? Takluk 14. Oh, 189. Oh, okey, dalam bahagian ni. Okey. Oh, takluk dalam bab nazar wa istidlal 6. Oh ya, 6. Nah, ada perkataan, oh, sekejap. Ini tu 109, Ustaz Bapak, yang edisi yang ke? Yang tidak tumpu tu. Okey, baik. Dah jumpa. 140. 140. Dalam qiyamu ta'ala binafsi. Nah, saya ingat. Ya, tu ayat dia. Yang bawah tu lah. 139, 140. Surah Al-Ikhlas. Tu. Suratul Ikhlas. Dalam suratul Ikhlas yang kita doa hafal dah pejam mata dah baca tu. Apa maksud antara tafsir? Daripada tafsir As-Samad dan berbahasa As-Samad, At-Tabari, Al-Baidawi, Ibn Katsir dan Syekh Qutb bersepakat bahawa Allah SWT tumpuan segala hamba. Sebaliknya hamba bukanlah tumpuan bagi Allah. Allahu Akbar. Tu dia. Ini kata kunci dia. Kita boleh kalau kita gabungkan balik perbahasan, ya Allah itu maha berkuasa untuk mengadakan apa yang tiada, menyembuhkan apa yang tadi sakit, tapi harus untuk mengadakan sebab apa? Sebab Allah bukan tumpu pada kita. Who are you? Tu ayat dia. Alamak, saya baca ni. Alamak. Alah, who are you? Macam kita pergi jumpa orang kan, nak minta tolonglah, saya susah. Awak siapa? Awak tak ada kemengena dengan saya lah. Jadi dia ni nak susah tergolek ke lantak lah. Macam itulah. Kan kalau orang kalau tak ada kena mengena kan.
Awak siapa? Pandai-pandai awak lah. Tapi kerana Allah Maha menjaga, Allah jagalah orang-orang yang terbiar tadi kan. Tapi hakikatnya, kata dalam As-Samad, nampak? Dalam As-Samad ni, kita dah faham bahawasanya sepakat semua hamba adalah tumpuan segala hamba. Tapi ayat yang seterusnya, sebaliknya. Oh, ini ayat ni. Hamba bukanlah tumpuan bagi Allah. Ini. Jadi, kadang-kadang kita meminta, sebab tu ada perbahasan meraih pandangan Allah. Lepas sebab Allah tu maha melihat. Tapi kita ni tidak jadi tumpuan dia. Kan? Bahasa mudah, ada kita ni, nothing. Oh, tu bahasanya. Pergi kerja. Ni contoh kerja lah. Minta kerja. Tuan, tolong tuan, saya nak kerja ni. Masalah ni, tempat ni tak ada kerja. Tolonglah tuan, saya ni nak kerja, nak gaji, nak bagi anak bini makan semua ni. Macam inilah. Saya wujudkanlah satu peluang pekerjaan ni. Okay. Dia pun kerja. Dah kerja. Bos dia cakap, 30 tahun ni kerja ni. Awak ni sebenarnya, tak ada awak pun tak apa sebenarnya. Sebab saya tak perlukan pun kerja awak tu. Agak-agak macam mana? Awal-awal kan aku dah kata, aku tak nak kerja pun, tapi sebab kesian. Bayangkan dia kata sebab kesian. Ambil kita. Agak kita jadi apa? Alahai, nothing kat situ. Allah tak perlukan makhluk. Istighna. Makhluk yang perlukan dia. Itu contoh kerja. Kalau contoh isteri, awak ada ni, tak perlu awak pun tak apa. Saya ambil awak ni sebab saya kesian je kat awak. Agak apa jadi? Isteri dengar macam gitu. Apa bang? Cakap lagi sekali. Cakap. Saya jadi bukti dah bawa ke mahkamah nanti. Awak ada ke tak ada ke, sama je. Dengar macam itu geram. Saya ambil awak ni pun sebab kesian. Habis game over. Allah SWT berusaha dengan kita macam itu. Kau ni ada tak ada, sama di sisi aku. Bayangkan. Sifat Allah Ta'ala sebenarnya, ada tak ada, sama je. Jadi kalau nak rujuk pada Samad tadi. Jadi masuk kata ke sini, kita boleh simpulkannya mas sekalian. Apabila kita berurusan dengan Allah SWT dalam perbahasan kehidupan kita ini, pertama wajib kita berpegang dengan sifat yang zat, yang wajib. Yang wajib bagi zat Allah itu. Kemudian dimantapkan dengan mustahil tadi sebagai pengukuhan. Kemudian perbahasan harus dimasukkan bersertanya. Kemudian di situ kita akan faham tentang bagaimana urusan kehidupan kita. Di situ datanglah kefahaman bersandarkan kebenaran, benar, tepat dan jelas. Okey. Selepas kita memahami semua perkara ini, perbahasan seterusnya adalah bagaimana kita nak melaksanakan perjalanan hidup kita ni, Ustaz. Okay, maka di situlah dimulakan balik tadi, laluilah, jalanilah hidup ini dengan tenang. Tenang bahawasanya kita ada Allah. Itu yang kita nak rasa yang itu. Kerana Allah jualah yang mengadakan segala urusan kita. Kita, ini data ikhtiar ni, Al-Kasbu. Kenapa usaha tidak memberi bekas? Perbahasan. Ini ada dalam perbahasan wahdaniyah pun ada. Tidak memberi bekas. Dan takluk pada tanda bagi wahdaniyah pun ada. Sebab usaha ni berbalik pada syariat tadi. Usaha yang kita lakukan itu makhluk kan? Bukan menyatakan hasil, tapi menyatakan ada dia. Maka berusahalah dengan yakin sebab ada Allah. Kita berserta Allah. Itu dah panggil dengan Allah billah. Kalau buat tak jadi, buat lagi. Sebab usaha memang menyatakan Allah. Jangan pernah gentar jangan pernah putus asa dengan apa yang kita usahakan. Kerana setiap kali usaha itu menyatakan dia, bukan menyatakan hasil. Bila ni kita kata menyatakan hasil, salah. Kerana setiap makhluk adalah dalil kepada menyatakan Allah. Maka kita usaha ni menyatakan Allah. Bila menyatakan Allah, syarah balik perbahasan harus, mungkin. Kita usaha ni boleh ada, boleh tak ada. Sebab harus kan. Yang kita usahakan tu, ujung-ujung dia untuk perkara mungkin.
Kita usahakan untuk senang. Senangkan mungkin. Kita usaha untuk sihat kan mungkin. Kita usaha untuk bahagia kan mungkin. Saya dah usahakan terbaik, Ustaz. Saya dah bagi macam-macam kat suami saya ni. Cakap apa, ikan apa saya bagi. Ikan jos, ikan paus, ikan apa semua saya bagi, Ustaz. Tapi sebab, kenapa dia masih tak sayang saya? Kerana kamu berusaha itu bukan menyatakan hasil kamu dapat suami. Sepatutnya kamu berusaha menyatakan bahawa Allah berserta kamu dalam usaha itu. Tapi kamu tak berserta. Faham maksud tak berserta? Di sini baru kita faham. Kenapa usaha tidak berserta dengan Allah? Walhal usaha menyatakan Allah. Dia berserta dengan hasil. Habis ya? Hakikatnya tetap dengan Allah. Memang hasil itu boleh jadi mungkin. Kita didik anak, tup hasil sebaliknya. Jangan kecewa. Kita tak didik. Tengok-tengok jadi baik. Jangan bangga. Tengok. Kita tak boleh nak pegang kepada hasil tu. Sebab hasil tu di sisi Allah. Berserta. Perjalanan kita tu berserta dengan Allah. Kat situlah datangnya perbahasan dalam bab yakin. Baik. Wallahu alam. Ada soalan sebelum kita tutup, kita pergi pada munajat umat. Ya. Dalam menentukan hasil. Contoh isu vaksin. Isu vaksin, okey. Nasihat nak mencapai Allah yang memberikan kesihatan bagi kita dalam memilih usaha. Ada yang kata sihat dengan cara mengambil vaksin. Okey. Tapi ada suara yang kedua kata nak sihat kena vaksin. Tapi mungkin suara yang ketiga, kenapa nak pening-pening vaksin tak vaksin, biar je lah. Tapi kita beretikad hakikatnya Allah yang menyebut. Tapi dah kita kerana ada satu cocokan ataupun kita ada satu lintasan hati, salah dalam kita memilih usaha tu, dia memberi kesan, bukanlah kesan sebab salah pilih, tapi berandaian. Allah tak beri sihat sebab tak usaha, tak vaksin, ataupun kita je biar doa. Macam kita nak menentukan usaha. Okey. Ini kalau soalan kepada bagaimana setelah kita memahami perbahasan tadi, bagaimana kita nak bermuamalah, kita nak berusaha. Bagaimana dengan kesan usaha? Baik. Soalan bagaimana kita menentukan? Jawapannya adalah kita dalam ketentuan. Jangan pernah memikir untuk menentukan. Itu yang pertama. Jangan pernah menentukan. Kerana kita sudah berada di dalam ketentuan. Maka fahamkanlah diri kita bahawasanya usaha bukan menentukan. Tapi usaha itu adalah ketentuannya. Usaha kita itu adalah ketentuannya, takdirnya. Apa pun usaha yang kita lakukan, itu dalam ketentuannya. Apa maksud ketentuannya? Telah pun tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita kena buat itu dan ini dan itu dan ini. Itulah sifat wajib tentang al-ilm, yang berilmu. Maka apa yang kita lakukan itu adalah ketentuannya. Sebab tu bila terjadi qadar Allah, itu yang terhasil. Bukan kita menentukan. Adapun bagaimana menanggapi pandangan tentang kalau tak usaha ni maka tak jadi. Ini di sini ada perbahasan berhati-hati. Selalu saya ulang lagi sekali perbahasan ni. Dia panggil subset. Subset ni dalam pengajian admat ada berlaku. Kan bulat, ada salingan bulat ataupun petak, bulat besar, bulat kecil. Bulat besar itu hasil, bulat kecil itu usaha. Dalam setiap hasil yang berlaku pasti terkait usaha. Sebab tu orang tak boleh nak kata tak boleh, tak payah usaha, tak boleh. Sebab usaha telah dalam ketentuan Allah. Allah menentukan kita untuk berusaha. Sebab tu manusia akan faham, kalau tak usaha tak jadilah. Sebab itu dalam ketentuan dah. Mana tidak boleh tinggalkan usaha. Apa ni usaha? Segalanya memerlukan kederat. Doa kena kederat tak? Ya kan? Tu
napas tenaga tu, kederat tu. Selagi mana ada kederat, selagi itulah dikait dengan usaha. Berfikir guna kederat. Penatlah berfikir. Kenapa asal ada perkataan penat berfikir? Padahal tahu apa pun. No. Lalu penat. Belajar bab design. Atau kenapa antara pengajian contoh tauhid ada orang tak nak ikut? Sebab penat. Berfikir. Ngaji bab design. Saya masuk dalam design. Antara kelas yang paling penat design. Letih gitu. Lepas habis kelas, padahal bukan berlari. Malah penat berfikir lebih bahaya pada penat berlari. Penat berlari boleh terus release. Duduk, zas. Seorang jemaah Bilal Rizal panggil di puncak Jalil. Dia jaga atlet. Dia lah yang remind kat saya, dia kata, "Ustaz, kena selalu dengan ais." Atlet-atlet ni yang mana silat semua, lepas habis silat, ais satu tap dia pakai rendam tu. Jadi kalau sakit ke apa tegang, jangan pakai minyak panas. Sebab lagi panas. Sebab tu mana-mana ni kan dia pakai ais, dia sembuh. Kemudian baru pergi doktor buat fisio ke apa. Nak demam, ais. Betul, ais. Kan. Penat badan, release cepat. Kalau penat berfikir, belum tentu boleh release. Itu pun usaha. Berfikir pun tak nak, tak ada usaha letup, terus. Malah lah fikir. Tak boleh, kena berfikir juga. Itu usaha. Jadi, usaha meliputi perkara yang menggunakan tenaga, energi. Semua usaha. Energi, usaha dipanggil daya, force. Tapi usaha tak ada power. No power. Apa maksud power? Dia tidak boleh menentukan hasil. Okay. Jadi makna kata di sini, dalam hasil sihat, itu hasil. Sihat, hasil. Memang ada usaha yang dicadangkan. 1, 2, 3, 4. Untuk memilih usaha ini, cukup untuk kita melihat pada hukum. Mana usaha yang hukumnya haram, jangan buat. Dah. Itu pergi pada fikih pula. Selagi mana padanya itu tidak membincangkan haram, janganlah kita mengharamkan satu benda yang dah halal. Ini dia datang pula teori konspirasi. Ni ulama-ulama dajjal semua ni. Mengikut hukum yang mana sepatutnya hukumnya haram. Janganlah mana-mana. Kalau kita bukan bidang hukum yang tidak mahir, pakar dalam mengklasifikasikan dan istimbat hukum, maka janganlah kita pula menghukum. Orang yang ikut hukum tidak akan suka menghukum. Orang yang suka menghukum, dia tidak ikut hukum. Nah, jadi dalam usaha ni, selagi mana usaha pada yang kita lakukan itu tidak ada larangan dalam agama, anda terbuka untuk mengusahakannya. Nak ambil vaksin ke? Tak nak ambil vaksin ke? Nak ambil besen ke? Bukan vaksin, besen ni nak ambil. Silakan. Doktor pun, dalam dia suruh kita usaha, Ustaz, tak tolong saya ni. Kenapa? Saya terkenal ke apa? Saya tu. Borang nak lepas tangan. Faham? Apa-apa tanggung sendiri. Bukan kata vaksin, operate pun. Anak saya pun tak baca. Tahu dah yang nanggung aku. Zain. Bukan doktor, dia hanya usaha. Anything happen, yourself lah tanggung. Kan nampak tak? Kat situ kita bukan usaha dia, pam jadi doktor pun tak bagi jadi. Dia hanya bagi suggestion je. Kita pula janganlah over pula doktor. Doktor, bagi saya vaksin ni sebab saya tahu dengan vaksin ni sihat. Over. Sebab kita dah menentukan. Doktor pula, dia memang cakap dalam bidang dia, kena ambil ni untuk sihat. Tapi dalam praktikal dia sains. Belum tentu sihat. Dia tak kata confirm sihat. Tak ada satu doktor berani. Yang terbaru ni, macam saya terbaru ni. Tengok seminggu sebelum nak operate, cek darah dia 9.2. Dia kata, dalam tempoh 2 minggu ni Ustaz, kata, darah akan naik sampai 11. So kalau nak makan ubat, lambat katanya. Lambat.
Saya pun kata, okey, apa yang cepat doktor? Kita masuk drip. 1 hari 900. Bukan 1 hari, 4 jam. Nak masuk ubat tu. 3 hari sebelum nak operate, check. Tengok-tengok tak naik. Nak cakap apa? Itulah, tak naik lah Ustaz. Nak cakap apa? Ubat 900 tau. Saya Dr. Zainal sini. Ada 2 jenis patient. Yang seorang patient datang, tentukan ubat bagus. Yang seorang patient datang, nak tentu tak boleh sebab duit tak ada. Ikut doktor lah nak bagi apa katanya. Yang nak tentukan ubat bagus ni, tak sembuh-sembuh. Yang makan saja ubat apa yang ada, sembuh. Tengok. Allah Maha Adil dan meletakkan satu pada perkara itu. Jadi, kita hanya berusaha saja. Pilihlah ikhtiar selagi mana tak ada haram pada itu. Nak tentu halal haram ni, fatwa ada. Jangan mandai-mandai. Jangan mandai-mandai kita. Kalau kita bukan bidang hukum, jangan mandai-mandai istinbat hukum. Rujuk fatwa. Kalau fatwa kata tak haram, tidak. Tak payah bersangka buruk. Ni kena bersangka buruk dengan fatwa ulama'. Kalau ulama' pun kita sangka buruk, nak pergi pada siapa? Nyawa tu alamak. Jadi usaha, pilih. Sihat itu hasil. Memang dia akan kaitkan syariat, makan sekian-sekian sihat. Iktikad, jangan tentukan sihat. Doktor syariat kata sihat, dia pun iktikad tak tentukan sihat. Buktinya dalam diam-diam suruh sain. Dalam diam-diam. Itu iktikad dia mengatakan belum tentu makan ubat ni sihat. Nanti kita cuba ubat lain. Kalau tak boleh ubat ni, ubat C, ubat D, ubat D, sampailah mana-mana. Jadi, kita tak berbalah dengan usaha. Pokoknya jangan bergaduh, jangan balah, jangan menghukum. Dan jangan menentukan hasil. Jangan menyalahkan. Ni awak tak usaha ni, itu orang tak mengajar akidah. Kalau orang mengajar akidah, dia tak akan menyalahkan usaha. Dia tak akan menyalahkan. Ni sebab tak akan ubat lah sakit ni. Dia tak akan cakap macam tu. Tapi, dia tahu sebab musabab. Kenapa kena? Yang paling kena, kita akan tengok pada keyakinan dia. Itu paling lah. Itu kita akan trace. Sebab tu kena, kita tengok kondisi dia. Itu dah perbahasan lain lah. Bab yakin ragu. Okay? Jadi, di situ perbahasan tentang hasil usaha. Jadi, tambah sikit. Dalam bab ubat ni, kita buat ulang kaji sikit. Yang perlukan ubat, itu jasad. Yang perlukan ubat tu jasad. Okey. Atau jasad perlukan ubat. Kedua-dua ni, jasad dan ubat, perlukan sihat. Dia naik ke atas. Ubat, yang perlukan ubat, jasad. Jasad perlukan ubat. Syariat. Tapi kedua-duanya, ubat dan jasad ni, perlukan satu. Sihat. Tapi sihat tak perlukan ubat. Sihat tak perlukan jasad. Kerana sihat datang sebelum jasad. Faham tak ni? Boleh sebelum jasad. Macam mana nak faham tak? Sebelum lahir kau ada sihat dah. Lahir-lahir aku bagi sihat. Makna sihat, dia perlukan sembuh. Ataupun sihat perlukan syifa. Dan syifa itu perlukan ya syafi Allah. Ingat? Itu susunan dia. Jadi lihatlah sihat bukan pada ubat. Lihat sihat pada sembuh. Sebab tu ubat medium untuk sihat. Tapi sihat itu datang dengan sembuh. Jikalau Allah turunkan kesembuhan pada satu perkara, yang ubat dimakan itu ada sihat. Sihat pun turun. Maka ubat mau makan sikit sihat. Kadang-kadang tak sempat makan ubat sihat. Boleh jadi. Habis Ustaz, tanpa ubat boleh sihat? Boleh. Sebab sihat bukan wujud tanpa ubat. Sihat wujud dengan sembuh. Habis Ustaz, tak nak makan apa-apa? Boleh. Apa dia? Mati. Itu je lah. Sihat tu tanpa badan, matilah. Sihat tu ada balik. Mana kata setengah lagi hidup adalah syariat dia. Syariat pada jasad. Sebab kita ada jasad ni. Cuma jangan terikat ubat dalam bentuk pil. Ubat boleh jadi daripada cecair, daripada gas.
Ubat jangan terikat pada brand. Brand ni kilang je. Ada kilang A, kilang B, kilang C. Faham? Jangan terikat. Tauhid bertujuan adalah untuk merungkai ikatan ini, supaya kita tak jadi rigid dan jumud dengan satu perkara. Lebih parah, khurafat, nyembah benda lain. Pakai benda tu nak sihat. Pakai tangkal pula. Lagi payah. Tengok orang yang tak bertauhid. Ikat tangkal. Hilang tu gelabah dah. Kan terikat tu. Orang bertauhid, relax je. Contoh dalam bab vaksin tadi. Orang tak bertauhid takut. Nanti kau benda racun masuk nanti orang ni. Saya kata, apa lah payah-payah ni. Yang bagi mudarat Allah. Yang kau nak risau mudarat letak pada benda tu, kenapa? Kita bila minum air dalam tu, jikalau ada benda-benda tak elok dan kita bergantung pada Allah, Allah boleh hancurkan. Waktu tu boleh hancur. Atau bila masuk dalam badan pun Allah boleh tawarkan. Sebab mudarat pada Allah. Bila mudarat pada Allah, ini bukti kita bergantung pada Allah. Allah tak bagi mudarat pada makhluk. Sebab apa? Bila makhluk boleh mendatangkan mudarat, bagi yang buat khianat, dia akan salah guna mudarat. Betul tak? Dia geram dia mudarat ke orang. Sebab tu benda buruk baik Allah jadikan. Dan kalau buruk Allah biarkan makhluk jadikan, hancur. Dalam perbahasan qiyamu ta'ala binafsi wadaniyah ada cerita. Tak ada dua yang menjadikan. Tetap Allah yang satu, yang esa. Kalau ada dua, perlukan persetujuan salah satu. Maka tidaklah berbahas tentang wahdaniyah. Jadi Allah tetap Allah jua yang esa. Jadi kita berusahalah. Berusahalah kerana kita manusia. Berharaplah kerana kita hambanya. Berusahalah kerana kita manusia. Teruslah berharap kerana kita ada dia. Harap inilah yang akan menjadikan usaha itu berhasil atau tidak. Malah berhasil itu tertakluk pada sifat mungkin Allah Ta'ala. Lalu kesimpulan, teruskan bersangka baik dengan Allah. Husnuzan. Itu yang terbaik. Wallahu alam. Khair. Maksudnya kita tak boleh samakan usaha dan kita, sebab ketentuan pada suatu perkara tu berbeza. jamnya berbeza. Ada yang ketentuan ni hakikatnya dia sakit tak sembuh. Kita dah tahu. Ya. Ada yang hakikatnya sakit lambat sembuh. Ada yang sakit terus sembuh. Sebab tu tak nak samakan usaha tu. Tak boleh. Sebab tu tak boleh cerita kau sakit apa. Tengok. Ikut aku ni. Aku ni. Aku dulu kena teruk lagi ni. Dia jadi tukang hujung 4 belalang. Datang. Sebab tu saya jangan cerita pengalaman hidup. Kalau nak mengajar tak apa. Ada buah hasil buah daripada sakit tu keluar ilmu tak apa. Ini duk cerita pengalaman dia. Saya teruk lagi. Tu pengalaman aku lah ada banding. Sebab tu tengok. Setiap orang Allah tentukan berbeza-beza supaya kita berlapang dada. Walaupun kau tengok orang tu macam sama kena, tapi tengok orang tu jalan dulu lah. Aku tak jalan lagi. Kan? Supaya kita tak terikat dengan makhluk. Tak ada satu sampel pun kita boleh kata, habis aku. Aku kena macam dia lah. Tak boleh. Nampak tak? Betapa overview kita ni tak terikat dengan benda. Setiap orang ada custom made masing-masing. Walaupun syariat sama, hasil tetap berbeza. Kita tidak boleh kita samakan, menyebabkan tiada Islam putus asa. Bahawa betul tak ada Islam putus asa, sebab apa yang terjadi orang tu lah. Kita lah. Kan? Jadi teruskan berusaha. Teruskan berusaha kerana yang menentukan dia. Bukan menentukan hasil tu orang. Malas sekali jangan, kalau dalam bab motivasi hati-hati. Tengok tuan-tuan, saya dah buat, saya dah jadi, saya dah berusaha dah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan semua tak jadi? Dah. Tengok salah orang. Tengok dia betul. Walhal setiap orang berbeza. Sebab tu tak ada seorang boleh mengajar untuk berjaya dengan tepat. Tak ada. Sebab setiap orang ada jenis yang berbeza. Namun, dia kena sama dalam kefahaman. Kadang-kadang, faham tak sama. Hasil pun lagilah tak sama. Tu kadang-kadang dia putus asa bergaduh-gaduh. Macam-macam formula. Setelah kita jumpa soft ni, saya lega sangat sebenarnya. Sebab kita ada satu formula yang sama, boleh berbicara tentang masalah yang berbeza. Kita tak nak formula berbeza, hasil mesti sama. Kebanyakan orang buat macam tu. Formula berbeza, hasil kau buat mesti berjaya macam aku. Kau buat mesti berjaya macam aku. Yang kita nak,
formula sama, hasil berbeza. Pakai soft ni apakah sifat Allah ni hasil wallahu alam. Teruskan, masing-masing ada jenis masing-masing. Yang kita kena pegang, kita kena buat, kita kena yakin dengan formula yang kita pegang. Itu dia. Wallahu alam. Khair. Baik, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah bi qiraati suratul Fatihah. Ini pun salah satu usaha untuk kita ikhtiar untuk kesembuhan dan qabul segala hajat insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa'a bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat 'alaihil Fatihah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan kepada semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami dalam urusan dunia dan akhirat. Permudahkan ya Allah segala urusan kami dan urusan dunia dan akhirat ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususan fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, khususan pada negara Malaysia ya Allah dan negara Islam yang lain. Jauhkan kami pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Syukur pada Allah, selesai sudah pengajian talaki kita dalam perbahasan sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dan hari ini kita tumpukan pada persoalan tentang akidah untuk mantapkan lagi kefahaman yang sedia ada insya-Allah. Dan telah pun kita selesaikan juga munajat umat fi kulli hajat bi qiraati suratul Fatihah. Insya-Allah sabah qiraat, 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya nak betulkan dalam maklumat yang saya bagi tahu 25 dengan 26 bulan depan tu kenduri adik saya yang bongsu lah, dia rumah belakang nanti, dan insya-Allah dengan akikah sekali lah. Bulan 10 25 malam tu ada majlis selawat insya-Allah. Malberi berselawat, dia datang, dia bawa family, malam tu nikahnya dan majlis selawat. Dan besoknya ada juga majlis talaki. Kita akan berada di kemah utama lah, kita akan majlis talaki. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan lancar semuanya. Jumpa adil lah untuk bulan depan lah. Sebab 25 ada yang faham ujung bulan ni kan. Saya tak sebut bulan 9. Saya sebut bulan 10. Bulan 10. Boleh save lah. Jadi 2 hari tu, 25 dengan 26. InsyaAllah. Malam dan besoknya tu pengajian lah. Malam tu kita buat majlis selawat. Majlis selawat. Bagi esok tu ada lagi. InsyaAllah, wallahu alam.
Itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.